Hadis yang ke-12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluh fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوخذهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتصاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إن كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فعرضتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Hadis yang panjang cerita berkait dengan keikhlasan niat. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Abdurrahman gelaran dia. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Salah seorang daripada fuqaha'us sahabah, iaitulah ulama para sahabat radhiyallahu anhum. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bertolak, yakni pergi keluar 3 orang
di kalangan umat yang lebih dulu daripada kamu, sehingga memaksakan mereka bermalam di dalam sebuah gua. Lalu mereka masuk ke dalamnya. Tiba-tiba tergolek batu yang besar daripada bukit, lalu menyumbat pintu gua, menyebabkan mereka terkurung tidak boleh keluar. Lalu mereka bercakap sesama mereka, sesungguhnya tidak boleh menyelamatkan kamu daripada batu yang besar ini, melainkan kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal yang saleh yang pernah dilakukan. Berkatalah seorang di kalangan mereka, "Ya Allah, ya Tuhanku, saya mempunyai 2 ibu bapa yang sudah tua, dan saya tidak minum dan makan," yakni minum susu, makanan zaman dulu, "sebelum daripada kedua-duanya minum. Dan saya tidak mendahulukan keduanya, isteri saya dan anak-anak saya, dan urusan harta saya." Maknanya dia tersangat baik dengan 2 ibu bapa, sehingga dia bawa minuman, makanan kepada ibu bapa dia. Tak makan dulu, tak boleh makan beranak isteri dulu, tak kerja dulu, sehinggalah dia beri makan kedua ibu bapa dia dulu. Jaganya pada 2 ibu bapa yang sudah tua ini. Tiba-tiba pada satu hari, saya terlambat kerana keluar mencari, yakni makanan kepada kambing-kambing ternakan, menyebabkan saya tidak pulang menemui keduanya, sehinggalah terlewat, menyebabkan keduanya sudah tertidur. Saya memerah susu untuk keduanya. Apabila saya dapati keduanya tidur, saya tidak memaksa kedua ibu bapa saya dengan mengejutkan kedua mereka bangun daripada tidur. Dan saya tidak minum susu itu. Dan saya tidak beri kepada isteri dan anak-anak saya. Dan saya tak pergi kerana urusan yang lain, kerana saya menunggu kedua ibu bapa saya dalam keadaan bekas makanan itu berada di tangan saya. Saya menunggu sehingga dia bangun daripada tidur, sehingga naik fajar dan tiba waktu pagi. Anak-anak saya datang menangis di kaki saya, yakni kerana lapar, menyebabkan kedua ibu bapa saya terkejut daripada tidur. Lalu saya memberi minum keduanya, sehingga anak dia menangis, isteri tunggu di rumah, tak berdali, tunggu dua ibu bapa dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya buat ini kerana keredaan-Mu, kerana Mu ikhlas kepada-Mu, maka selamatlah kami dari terkurung di dalam gua yang disumbat oleh batu yang besar ini. Tiba-tiba batu itu bergerak sedikit. Dalam keadaan mereka tidak boleh menyelamatkan diri keluar daripadanya. Lalu berkata yang seorang lagi, yang kedua berkata dalam keadaan berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya mempunyai seorang sepupu perempuan yang saya sangat menyintainya. Saya paling sayang kepadanya.
sebagaimana adat orang-orang lelaki menyintai orang-orang perempuan. Lalu saya meminta kepadanya untuk melakukan maksiat, ajak berzina. Lalu dia enggan, sehingga memaksakan dia menghadapi kesulitan hidup. Salah satu tahun berlakunya kemarau. Tidak ada makanan dan minuman. Lalu dia datang menemui saya. Saya beri kepadanya 120 dinar. Dengan syarat dia bersedia untuk melakukan maksiat dengan saya. Apabila saya duduk di antara kedua kakinya untuk melakukan maksiat, melakukan zina, tiba-tiba dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Tidak boleh menyarung cincin malaikat dengan haknya yang sebenar. Dengan makna mu tak halal, malaikat mu kahwin dengan aku dulu. Kena kahwin dulu kalau mu nak aku. Pitih dah pergi dah. Sekarang tu 20 dinar. Lalu saya bangun melarikan diri. Padahal dalam keadaan dia sangat saya cintai. Dalam keadaan nafsu nak sangat. Saya tinggalkan semua harta yang saya berikan kepadanya. Tak ambil 120 dinar duit emas yang saya tinggalkan itu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya buat ini kerana-Mu, selamatkanlah kami dari terkurung dalam gua yang disumbat oleh batu yang besar ini. Lalu batu itu bergerak sedikit lagi. Dalam keadaan mereka tidak boleh mengeluarkan diri. Lalu berkata orang yang ketiga, Ya Allah, ya Tuhanku, saya telah mengupah beberapa orang pekerja yang menjalankan urusan pekerjaan saya. Saya membayar upah mereka semua, malaikat seorang saja yang saya tak sempat beri upah. Dia pergi dan menghilang diri. Lalu saya laburkan upahnya itu. Upah yang ditinggal dilaburkan, sehingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah beberapa tahun, dia datang menemui saya. Dia berkata, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bayar upah saya. Lalu saya berkata, ini semua yang kamu lihat ini, unta-unta yang ramai, lembu yang ramai, kambing-kambing yang ramai, dan hamba yang bertugas menjaganya. Ini semua hakmu. Lalu dia berkata, wahai Abdullah, hei, jangan persendakan aku. Ini banyak sangat ni, puluh ekor unta, muka ratus. Unta lembu yang banyak, kerana sudah banyak tahun ditinggalkan. Jangan buat senda. Saya kata, saya tidak mempersendakanmu. Lalu dia mengambil semuanya, mengheret dan mengelaknya, dalam keadaan dia tidak memberi kepada saya sedikit pun. Dia ambil habis harta yang dilaburkan itu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya buat ini kerana mencari kerajaan-Mu, selamatkanlah kami dari terkurung di dalam gua ini. Lalu batu yang besar itu bergolek dan mereka semua dapat menyelamatkan diri dan berjalan keluar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cerita yang benar, bukan cerita dongeng. Cerita yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tak sebut dalam Quran, tapi diberitahu secara bukan wahyi. Dan hadis ni hadis sahih.
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menceritakan bagaimana 3 orang yang terkurung dalam gua setelah bermalam dalam gua itu kerana disumbat oleh batu yang besar. Dengan cara masing-masing bermunajat, dengan bertawassul kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan amal yang saleh, yang pernah dikerjakan dengan ikhlas. Yang pertama, seorang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa, sehingga dia tak makan minum, belum beri makan minum kepada ibu bapa dia dulu. Sabar berlaku satu hari, dia pergi nak beri makan minum ibu bapa dia tidur. Dia tunggu sehingga sampai pagi. Anak bini di rumah lapar. Bila pagi anak mari cari dia, berjumpa di rumah mak ayah dia, menangis, menyebabkan kedua ibu bapa dia tu kejut. Orang tua ni terkejut. Setelah selesai beri makan kedua ibu bapa dia, barulah beri minum anak bini dia, baru pergi kerja. Begitu sekali dia berkhidmat pada dua ibu bapa dia. Dia sebut, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang aku buat ni ikhlaskan kamu, selamatkanlah kami. Lalu Tuhan terima doa, dengan batu tu bergerak sikit, tak boleh tubik lagi. Yang kedua, seorang yang meninggalkan yang haram, iaitulah memuahkan hawa nafsu dengan zina. Dia nak kepada sepupu dia yang cantik, yang lawa, dia nak, dan dia ajak buat maksiat, sepupu dia tak bersedia. Tiba-tiba berlaku kemarau, makanan payah, pitih pun payah, nak beli barang mahal. Lalu sepupu dia pergi jumpa dengan dia. Dia kata, aku boleh beri pitih kamu dengan syarat mu sanggup berzina dengan aku. Lalu dia beri 120 dinar, duit emas. Bila sampai masa nak berzina, duduk dah. Lalu perempuan ni kata, ittaqillah, takutlah pada Allah Ta'ala. Mu tak halal, malaikat kena kahwin dulu. Kena kahwin dulu baru boleh. Tak kahwin tak boleh. Menyebabkan dia fikah bangun, lari, takut pada Tuhan, sehingga dia tinggal, tak ambil duit itu, kerana meninggalkan maksiat dan tinggal duit dengan ikhlas. Kalau apa yang aku buat ni kerana-Mu wahai Tuhan, selamatkanlah kami. Lalu batu tu bergerak, tapi tak boleh menyelamatkan diri. Orang yang ketiga pula, seorang yang senang pada awalnya, sehingga boleh cari kuli buat kerja urusan dia. Setelah dibayar upah kepada kuli, tiba-tiba seorang tu pergi, tak nak bayar. Saya cari tak jumpa. Lalu dia gunakan duit itu dengan beli kambing, beli lembu, beli unta. Dipelihara, dibiarkan sehingga ramai. Setelah beberapa tahun, kambing pun biak, lembu pun biak, unta pun biak, jadi ramai. Ada hamba pula tukang jaga. Lalu orang yang kerja tadi mari, mana upah aku waktu itu? Dia kata, ni semua ni, unta, lembu, kambing dan orang kerja ni semua hakmu belaka. Jangan gurau. Gurau apa begini banyak dah lalu. Dia kata, dah, ini sungguh, sebab mu tinggal lama dah, aku biarkan harta ni. Lalu dia ambil semuanya, tak beri seekor pun ke aku. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau apa aku buat ni kerana-Mu, selamatkanlah kami. Lalu batu tu bergolek dan 3 orang ni selamat. Hadis ni menunjukkan kelebihan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sama ada mengerjakan amal yang saleh ataupun meninggalkan maksiat. Amal yang saleh tu bukan mesti berzikir, bukan mesti beribadat, bertasbih, bertahmid di hadapan Allah.
Termasuklah buat baik pada dua ibu bapa. Termasuklah juga buat baik pada pekerja. Orang yang bekerja dengan kita, upahnya patut jangan bebankan kerja yang lebih upah tak padan. Beri upah yang sempurna. Ini termasuk dalam amal yang saleh. Sehingga orang yang bekerja tu tak temu cari, dia taruhnya upah itu. Dan dibiarkan, dilaburkan. Dia tak makan ke dia. Tak berhabis, dilaburkan, menunjukkan amanahnya dia. Ini termasuk dalam amal yang saleh. Termasuklah juga meninggalkan maksiat. Maksiat berzina disebut di sini. Dalam keadaan memuncak hawa nafsu dia nak berzina. Bila sebut nama Allah, tak jadi berzina. Tinggal pitih yang diberi. Ini makna ikhlas dalam mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Satu. Yang kedua, menunjukkan kita boleh bertawassul dengan amal yang saleh. Bila kita berdoa, sebagaimana boleh bertawassul dengan orang-orang yang saleh. Di zaman Nabi SAW, para sahabat berjumpa dengan Nabi, minta tolong Nabi berdoa. Dia juga berdoa dan suruh Nabi berdoa. Doa Nabi dimakbulkan. Minta tolong Nabi istighfar untuk dia. Zaman tak ada Nabi, kita cari orang-orang yang saleh, tolong semaya hajat. Ini bertawassul dengan amal yang saleh. Minta tolong semaya hajat, minta tolong doa. Kita juga berdoa tak jadi, cari orang lain berdoa. Minta orang ramai pakak doa. Ini bertawassul dengan amal yang saleh. Termasuklah juga bersedekah. Bersedekah, beri pada orang miskin, beri pada anak yatim. Sebagai tawassul, minta tolong Tuhan perkenankan doa. Betullah juga masa kita doa, sebut Alhamdulillah, bertasbih dan berselawat pada Nabi. Lepas tu berdoa. Selepas mengerjakan ibadat, sama ada ibadat yang wajib atau ibadat yang sunat. Setelah kita sembahyang fardu, 5 waktu kita berdoa. Setelah kita berpuasa, waktu buka kita berdoa. Waktu hari raya kita berdoa. Puasa sunat, tengah puasa berdoa. Waktu buka berdoa. Bila pergi haji, lepas mengerjakan haji berdoa. Masa tawaf, lepas sa'i, masa sa'i berdoa. Masa di Arafah berdoa. Ketika buat umrah berdoa. Ini makna bertawassul dengan ibadat. Bertawassul dengan orang yang saleh. Itu dibolehkan oleh syarak. Ada pun bertawassul dengan orang mati dah. Bertawassul orang mati dah. Minta tolong kubur ni, kubur ni, kubur ni, kubur ni. Ini haram. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan mengikut riwayat yang asah, termasuklah minta tolong dengan kubur Nabi. Minta tolong dengan kubur Nabi tak boleh. Minta tolong dengan Nabi boleh. Kita berselawat. Berselawat, kemudian kita bertawassul, minta doa pada, itu boleh. Ketika ziarah Nabi, beri salam ke Nabi, selawat ke Nabi, minta tolong Nabi istighfar untuk kita. Nabi istighfar, minta dengan Tuhan, ampunkan dosa. Itu boleh. Kerana Nabi adalah hidup walaupun dia sudah wafat. Nabi tahu orang ziarah. Adapun kubur tok syekh tu, tok syekh ni, tok wali tu, tok wali ni tak boleh. Diharamkan, tak boleh. Termasuk dalam perkara syirik. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ketika berlakunya hujan, berlakunya kemarau, masa pemerintahan dia, Sayyidina Umar suruh orang sembahyang minta hujan. Keruh ramai-ramai. Sayyidina Umar berdoa, bertawassul dengan berselawat pada Nabi. Sayyidina Umar kata, masa Nabi hidup, aku bertawassul dengan Nabi. Sekarang aku bertawassul dengan pak saudara Nabi, Abbas. Abbas ada. Minta Abbas doa sama. Ketika Abbas masih hidup, Nabi tak ada dah.
Pak dara dia ada, minta tolong pak dara dia doa sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bertawassul dengan orang dalam kubur tak boleh. Sebabnya masih ada lagi di kalangan masyarakat Islam ni, tempat kita ni dah mula tak ada dah. Negeri-negeri lain masih ada lagi bertawassul dengan orang mati. Masalahnya setengah kitab-kitab tasawuf mengatakan boleh. Ini mengaji tasawuf tak mengaji akidah. Ini dia puncanya. Dia mengaji tasawuf saja, akidah dia tak mengaji. Quran hadis dia tak mengaji. Ini menyebabkan berlakunya memuja kubur-kubur tok wali. Kubur tok guru, tak boleh. Dia sudah mati. Berdoa untuk orang yang sudah mati itu saja. Minta Tuhan beri rahmat pada orang yang sudah mati. Jangan minta orang mati itu doa untuk kita, itu tak boleh. Tak diizinkan oleh syarak. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa kita boleh bertawassul dengan amal-amal yang soleh pernah kita buat. Sama ada amal yang soleh itu mengerjakan kebajikan ataupun meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam.